Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni cikgu nak mulakan kita punya bab 2 sel sebagai unit asas kehidupan. Pernah dengar perkataan sel? Okay, mesti pernah dengar, pernah belajar kot masa sekolah rendah kan? Okay, so apa dia sel? Okay, kita tengok apa dia sel. Sel ni adalah unit asas yang membina benda hidup dan sangat-sangat seni, hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop. Okay, yang ni dikatakan sejarah asal macam mana sel tu dijumpai oleh Robert Hooke. Wallahualam bisawab, mungkin telah lebih awal daripada sebelum tu pun sebenarnya kan. Okay, so yang berikutnya kita berkenalan dengan struktur dan juga fungsi yang ada pada mikroskop. Barulah kita boleh melihat sel-sel tadi sebab kena guna alat khas. Okay, so kita tengok fungsi-fungsi dan juga struktur yang ada pada sebuah mikroskop ringkas ni. Okay, dalam makmal kita ada mikroskop ringkas ni, mikroskop cahaya dan juga ada yang menggunakan elektrik. Okay, so yang pertama kita tengok pada bahagian yang paling atas sekali. Okay, yang ini dinamakan sebagai kanta mata. Okay, nama pun kanta mata kan. Okay, maksudnya mata kena letak di situ. Mata kita dekat bahagian sini letaknya. Okay, kemudian ada bahagian pelaras kasar untuk menggerakkan, dia menaikkan dan menurunkan kita punya kanta mata tadi tu. Kita punya seluruh tiup badan ni mendekati pentas. Okay, sorry. And then ada bahagian pelaras halus, dia akan melaraskan kita punya ketajaman image yang pada kita punya kanta objektif. Kanta objektif dia akan memfokuskan kita punya image pada slide tadi. Slide tadi sebenarnya spesimen ataupun bahan yang kita nak lihat tadi namanya spesimen. Diletakkan di atas slide kaca dan dipegang dengan menggunakan klip supaya tak bergerak. And then ada bahagian lengan. Nak pegang mikroskop pun ada caranya. Kita pegang bahagian dia punya lengan dan ampuh kepada bahagian tapaknya. Okay, and then kita pergi tengok bahagian kondenser. Itu adalah saluran yang membenarkan cahaya masuk dan difokuskan kepada kanta objektif. Kemudian ada bahagian cermin. Yang ini dia akan memantulkan cahaya matahari. Dan pada bahagian yang bawah sekali adalah tapak yang akan memegang kita punya mikroskop. Okey, so yang itu adalah semuanya struktur pada sebuah mikroskop ringkas. Kemudian yang ini kita pergi kepada cara ataupun kaedah yang betul untuk menggunakan sebuah mikroskop. Okey, senang aja ya. Sepatutnya ni ada amali. Okey, so yang ni pada mula-mula sekali kita kena letakkan kanta objektif pada kuasa yang rendah dahulu. Saya akan sertakan video lah supaya lagi nampak. So first you usik yang ni dulu. Tu kanta objektif. Dia ada 3 bahagian. 10, 40 dan 100. So kita laraskan dia kepada yang paling kecil sekali. And then kita pergi kepada laraskan pula cermin. Ini supaya cahaya yang dapat masuk dengan secukupnya. And then letakkan slide pada pentas ni. Barulah kita klikkan slide tersebut. Kemudian baru kita boleh laraskan pelaras kasar ni supaya dia mendekati pada kita punya slide, mendekati ke pentas dengan mengikut arah jam. Okey, and then kita akan lihat letak mata dekat sini. Baru boleh tengok spesimen. Laraskan pelaras kasar tadi bersama-sama, serentaklah kita buat. And then kita pusingkan pelaras halus yang kecil ni sekali. Yang tu dia akan menjelaskan lagi image dalam kita punya slide dekat kita punya kanta objektif. Kemudian barulah kita boleh pindahkan kita punya kanta objektif tu kepada kuasa yang lebih besar. Mulakan daripada kuasa yang lebih kecil, naikkan, tingkatkan sampai yang paling besar, sampai jelas image tu kelihatan. Okey, itu cara yang betul untuk menggunakan mikroskop. Okey, yang ni